Orientalis yang tulis. Orang sini faham tak orientalis ni apa benda ni? Dah. Puak-puak kafir, puak-puak barat yang dia tulis sirah Nabi ikut suka hati dia. Dia buang Nabi ni sebagai seorang Nabi, dia angkat Nabi ni sebagai seorang pemimpin yang berjaya, tapi sebagai seorang Nabi tu dia buang segala mukjizat Nabi, rupanya dia ambil sini. Bila keluar ilmu hadis ini dibina di atas zon, sumber yang ambil di mana? Kita buka cari lah, takut jumpa. Rupa-rupanya diambil di kalangan ulama-ulama Syiah. Syiah ni yang dia tak terima Quran yang kita baca ni sebab zon yang tidak baik kepada para sahabat, dengan mereka mengatakan bahawa Quran telah pun diubah kembali oleh para sahabat selepas kewafatan Nabi SAW kerana para sahabat ramai yang murtad. Itu ucapan dia. Jadi sahabat ni murtad ramai. Oleh kerana sahabat ni murtad ramai, jadi Quran ni kita nak terima tak mau terima jadi masalah. Nampak kan ni? Rupanya ambil sumber di sini. Oh, sebab itulah bila kawan ni kata begitu, ada fikrah-fikrah hak sesat ni lah. Firqah-firqah hak sesat 2, 3, 4 perkara ni, di antaranya anti hadis. Oh, dia sokong. Oh, kita sebut lama dah, dia kata mari lagi puak Syiah ada sekol tu, sokong juga. Mari lagi puak liberal, sokong juga puak liberal. Mari puak-puak tarekat makrifat apa tu, sokong juga. Dia memang seangkatan. Puak-puak sesat ni dia seangkatan semua. Ini satu perkara yang bahaya, kerana hadis merupakan sumber yang kedua lepas daripada Al-Quran. Lepas daripada Quran. Kalau kita tengok, dia nak ulah hadis, dia nak ulah satu hadis, satu masalah, hadis tu ahad ke apa ke, tu nombor 2, dia kena sebutlah ada hadis yang kita ada sangkaan terhadap hadis, bukan terhadap hadis tu, terhadap perawi tu kadang-kadang yang bawa hadis tu menjadi pertikaian di kalangan ulama. Contoh saya lah bawa hadis ni, ada orang komplain saya ni begini. Siapa yang komplain? Orang-orang yang sama-sama ahli hadis juga. Kalau ramai sangat komplain, dan dia ambil kira lagu ni. Kalau sikit saja komplain, mungkin hadis ni boleh terima. Sebab apa? Sebab perawi tu sikit jawab komplain dia, ramai hak terima dia. Tapi kalau hadis sahih, hadis mutawatir, ada orang boleh tolak hadis mutawatir. Apa makna mutawatir? Nabi, sahabat ni sebut begitu, sahabat ni sebut begini, 2, 3, 4 orang sahabat dengan lafaz yang sama, dan mungkin ada lain sikit, mereka bersepakat ambil daripada Nabi SAW. Itu tidak bohong. Hadis mutawatir itu sahih. Nampaklah ni? Orang yang kata ni juga bawa mari artifak janggut Nabi, serban Nabi, semua ni. Hak tu betul? Hak muat mari serban Nabi, janggut Nabi, darah Nabi, batu burung ababil tu, hak tu betul ke? Ada sahih, ada sanak ke? Hak tu tidak zon ke? Hak tu lebih betul daripada hadis Nabi hak betul ni? Hak mana satu zon? Masuk air sungguh. Kalau kita nak balah lah, orang Kelantan kata dah. Kita jawab gitu. Oh, maka awak buat mari artifak janggut Nabi, tapak kaki Nabi, selipar Nabi, tu betul. Lepas tu hak ni ilmu hadis ni dibina di atas zon. Nak kata begitu? Kaedah apa yang diguna? Kaedah apa yang diguna? Usul mana yang dia belajar? Setiap ilmu ni dia ada usul dia. Para ulama kita
Buat kaedah usul ni semata-mata untuk memudahkan kita memahami ilmu tersebut. Ilmu tauhid. Jadi usul tauhid, usuluddin. Kena tahu yang mana furu', kena tahu yang mana cabang, yang mana pokok. Itu dalam masalah tauhid. Dalam masalah tafsir, usul tafsir, kena tahu ayat ni macam mana, keadaan ketika macam ni berlaku macam mana, ada asbabun nuzul dia, ada makiyah dia, ada madaniyah dia. Ni ilmu usul. Hadis lagi payah. Hadis pun bukan senang-senang. Orang yang boleh dalam bidang hadis, ada bidang hadis, ada PhD ke apa ke, kajian dia begitu banyak, macam Dr. Rozaimi tu khusus bahagian hadis, mengaji tu pecah kepala, khusus bahagian hadis. Tiba-tiba dia sedap-sedap nak kata hadis ni dibina, ilmu hadis dibina atas zon sahaja. Mana boleh sebut lagu tu? Kena bertaubat dengan Allah sebut lagu ni. Kena bertaubat dengan Allah. Sebab ini sumber syariat kita. Kalau kita pakai Quran saja, kata golongan anti hadis bila keluar kenyataan ni dia sokong sebab dia pakai Quran saja. Dia kata pakai Quran saja, tapi sebenarnya dia menolak Al-Quran. Nak pakai Quran saja. Quran sebut aqimis salah dulukis syams, semayang ketika mana gelincir matahari, idza ghasaqil lail, sampailah malam, maknanya zuhur, asar, maghrib, isya, 4 waktu. Wal Quran al-fajr, dan pada waktu fajar Quran. Kenapa tak sebut was-salatul fajr, solah pada waktu fajar, dia sebut Al-Quran. Ni bermakna maya subuh ni kena banyak sikit baca Quran. Saya pesan pada imam-imam, hafal Al-Quran sikit, baca semayang subuh tu baca panjang sikit. Kalau panjang ni, inna a'tayna semayang subuh. Tu yang ramai masjid orang tu. Sebab tu imam baca pendek. Kerana apa Quran pada waktu subuh ni? Innal Quran al-fajri kana mashhuda. Karena Quran pada waktu subuh disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Rujuk hadis Jibril. Itu malaikat yang menyaksikan bacaan Quran. Hadis Nabi SAW, malaikat yang menyaksikan bacaan Quran pada waktu subuh. Lepas tu kena banyak Quran pada waktu subuh. Baca Quran biasa pas semuka tak apa, paling sikit. Maya subuh serakaat. Hafal. Atau baca juzuk amma yatasaalun abasa wa tawalla, panjang tu. Kena ajar sembahyang subuh panjang ni, kena ajar tuan-tuan. Dia kata baca pendek-pendek, Nabi suruh baca pendek-pendek. Nabi maya subuh, Nabi baca apa maya subuh? Panjang macam mana ustaz istilah panjang ni? Nabi baca surah Sajadah Al-Insan. Sajadah 1 rakaat, Al-Insan 1 rakaat. Kita ni nak baca sejadah sangat, bagi 2. Bagi 2. Sudah sejadah bagi 2 rakaat. Nabi baca 1 rakaat sejadah, 1 rakaat Al-Insan. Al-Mulk 1 rakaat. An-Najmi 1 rakaat. Maya subuh. Maya lain tu boleh nak pendek-pendek. Nabi maya subuh ni disaksikan oleh para malaikat. Baca panjang-panjang maya subuh baca Quran. Saya pun heran kadang-kadang hak jenis baca pendek-pendek subuh ni. Tak tahulah saya nak sebut macam mana. Sebab itu sunnah Nabi. Kita okey dah. Tahlil tak buat dah bid'ah. Kita tunggu kubur pun tidak bid'ah. Semua kita bid'ah. Maya subuh inna ataina. Nah, as-sunnah apa lagu ni? Bismillah. Kena malam ni. Baik. Yang saya nak sebutnya, semayang tu disebut secara terang. Tapi cara semayang kita nak ambil daripada mana? Cara semayang tu. Dia sebut semayang isyak, semayang zuhur sampai ke isyak, cara semayang. Dalam Quran adalah sebut rukuk, sujud tu, tapi cara tu, waktu semayang, bila masuk waktu, gelincir matahari, cara nak tengok masuk waktu. Kita ada jam ni, okey lah, sama dulu. Tak ada jam. Dan mungkin kita terlibat dengan benda tu. Bila kita duduk di tempat yang tidak ada jam,
tempat yang tidak ada jam tangan, jam waktu, duduk dalam hutan dan sebagainya, nak tahu masuk waktu, kita kena belajar juga ilmu tu. Ilmu tu tak ada dalam Quran, adalah hadis, menghuraikan berkenaan dengan solat ni. Dan kalau puak-puak anti hadis ni, kita tolak hadis, nak ambil di mana? Sumber nak ambil di mana? Itu percakapan yang mempunyai kesan yang cukup besar kepada masyarakat. Puncanya, orang ambil agama tengok pada body, tengok pada body, serban besar dengan tasbih lagi, dengan tukak lagi, apa lagi, ni Tok Guru ni. Sungguh ustaz duduk cakap sunnah apa, serban pun tak ada atas kepala, dia kata. Dia kata gitu. Kalau kita nak jawab, kita boleh turun sebodoh-bodohnya bahasa untuk bercakap dengan orang bodoh, tapi tak boleh nampak bodoh sangat. Kalau mu nak kira serban besar ni, orang tu alim, maka Sikh lah paling alim, sebab serban dia paling besar kali. Tu. Apakah senyap lah tu, kita lipat terus lah tu. Kalau mu nak kira serban paling besar sekali, ayo tengok serban Sikh tu. Jangan main-main. Makin besar, makin hebat ketuhanan dia. Saya bukan nak hina serban tu. Nabi juga pakai serban. Tapi nak kata serban saya pakai ni macam Nabi pakai, tak boleh. Kena ekor dua. Sini satu, atas ni kecil satu. Ini Nabi pakai. Sebab apa? Saya ada sanak serban ni saya ada, dia kata. Sanak kok mana? Dia kena faham istilah sunnah jibliyah. Sunnah yang orang pakai serban, ikut niat Nabi pakai serban, okey, dapat pahala. Tapi nak kata Nabi lilit begini, mesti 7 lapis, mesti, tak boleh nak kata begitu. Sebab nas tidak ada. Yang adanya, hak tu pun lemah, habis bolehlah pakai. Bolehlah kita nak pakai. Ikat, Nabi ikat kepala dia. Ikat lagu mana tak tahu, ikat. Dan riwayat sahih lagi, Nabi selalu menutup kepalanya. Nabi selalu menutup kepala macam orang Saudi pakai tu, kita kata Nabi tutup kepala dia. Gitu pun sunnah Nabi juga. Kalau kita nak ikut sunnah daripada sudut pakaian, usul sunnah pada pakaian ini itu tutup aurat. Hak tu paling besar sekali. Nak pakai cara Cina boleh, nak pakai cara macam mana pun, gay lah pakai lah, cara Melayu ke cara India ke cara apa, janji tak pelik pada orang. Pakaian yang pelik pada orang ni Nabi marah. Contohnya, orang buat poket 2 paling kurang, dia 6 poket, 1, 2, 4, 5, 8 atas belakang ni 2. Tak, orang tengok pun pelik, banyak poket dia nak isi duit banyak ni, dia ni poket banyak, orang bagi pelik pada orang. Kalau nak design jubah jenis Saudi, kalau Saudi dia ada pesok kat tepi ni. Hak saya pakai ni jenis Kuwait dia panggil. Ni jenis tak ada pesok tepi ni, dia panggil Kuwaiti. Dia panggil Kuwaiti. Hak jenis Qatari pula, jenis hak tak ada tekak gitu, jenis Kuwait tu ada sini ni, ada lipat gitu. Tu jenis Kuwait, jenis jubah-jubah Arab. Lepas tu sini lengan dia ni besar sini. Sebab apa? Sebab Kuwaiti. Kalau Oman tak ada tekak ni dia pakai ni. Dia pakai tekak bulat gitu. Lepas tu dia ada bulu sini jenis Oman. Nampak ni? Macam tuan-tuan pakai je baju Melayu. Melayu jenis baju Melayu begini. Melayu Johor lain sikit. Tutup aurat tak? Tutup. Pakai lagu mana pun. Tapi jangan pakai baju Melayu butang kat belakang. Tu lebih ketum dia bagi. Tak, tu tak boleh. Sebab apa? Pelik daripada orang. Tapi pakai jubah, kerana Nabi pakai jubah, boleh pahala ke tak niat ikut Nabi gitu? Boleh pahala. Memang dapat pahala sebab niat ikut Nabi SAW. Tapi nak kata Nabi pakai beginilah, macam saya ni lah Nabi pakai, tak nak kata gitu. Oleh kerana itu, kalau kita faham ayat inna ad-dina indallahil Islam, baik. Ayat lepas pada tu,
wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak berselisih orang Yahudi Nasara yang diberikan kitab itu, illa min ba'di ma ja'ahul ilm, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan. Allah, pelik sungguh ayat ni. Sepatutnya kita berkelahi sebelum kita tahu. Ni ayat ni puak-puak ahli kitab, dia pergi berkelahi selepas daripada dia tahu kebenaran. Rupa-rupanya memang begitulah perangai manusia. Dia bukan nak mempertahankan kebenaran yang datang daripada Allah, tapi dia nak mempertahankan kebenaran yang ada pada hawa nafsu dia, yang dia menganggap benda itu benar. Dia bukan nak mempertahankan sunnah Nabi, tapi nak mempertahankan perkataan tok guru dia lebih daripada sunnah Nabi SAW. Ini adalah perangai ahlu kitab sejak daripada zaman dulu lagi. Jadi punca orang duk berkelahi itu bukan kerana tak tahu. Kalau sama tak tahu, tak berkelahi. Sungguh, saya pergi sebelah Siam, belah Thailand. Ada budak saya seorang, dia bawa kereta. Lepas tu dia tanya saya, masa 5 minit, dia tanya saya, dia kata, Ustaz kerti baca Thailand, baca Thai tu? Saya hentam lagi. Saya baca ikut dal. Dia kata, Ustaz tahu baca? Aku pun tak tahu juga, sebab kita sama-sama tak tahu kan. Tak apa, tak bergaduh, sama-sama tak tahu dah, tak berkelahi. Aku pun tak tahu, pun tak tahu. Oh, dia kata teruk bagi tu. Sama-sama tak tahu, nak berkelahi apa? Tapi sama-sama tahu ni, dia tidak akan berkelahi kalau ikut sumber yang asli. Tak berkelahi. Baik, satu dunia ni kalau ikut hak Nabi, dia akan sama. Contoh, lepas semayang senyap, bukan senyap saja tu, wirid seorang-seorang ikut Nabi. Sama ke tak? Titik Bandak pun sama, Masjid Alwi pun sama, Masjidil Haram pun sama, Masjid Nabawi pun sama, Masjid Saudi pun sama, di Jazan pun sama, Abu Dhabi pun sama. Semua sama. Sebab apa? Sumber yang sama. Tetapi kalau nak reka, ada orang lepas sembahyang tu, dia sapu alhamdulillahi natakhiz walada wa lam yakul lahu syadid, dah baca habislah. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Kalau lepas subuh tu, ya latifu ya kafi, lepas tu illallah la ilaha illallah, pecah speaker. Ni pesen tu. Pesen ni di tempat lain pula, pesen lagu lain pula. Pesen subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Tak sama ni. Pesen gitu lepas sembahyang. Ada satu pesen lagi, la ilaha illallah, la, pesen tu pula. Jadi kita nak tanya, benda ni sama mai pada Nabi ke ni? Kalau mai pada Nabi tak sama ni. Kalau tak sama pun ada mazhab ni gini, mazhab ni, tapi asas dia tak lari. Contoh, Allahu Akbar duduk sini, tangan ni Syafi'i kata bawah sikit, Ahmad kata duduk sini, Imam Malik kata tak payah letak tangan. Aku tak pernah tengok orang Madinah dia kata letak tangan, duduk gini. Tak sama pun sikit je, dia tak banyak. Tapi kalau Allahu Akbar, tu teruk. Tu teruk, tangan duduk sini teruk tu. Tu memang tak ada mazhab langsung tu. Boleh nampak tuan-tuan? Baik, untuk akhirnya saya nak sebut banyak lagi, cuma masa tak boleh ceramah lama-lama sebab kita taat pada ulul amri. Ulul amri kata isyak kena berhenti, kita berhenti sebab musim Covid. Ceramah lama-lama tak boleh. Nanti ceramah lama-lama boleh belanja roti canai, kita duduk kedai kopi, tapi pagi-pagi lah, malam-malam kita tak makan. Illa min ba'di ma ja'alul ilm, selepas pengetahuan mari barulah dia jadi berkelahi sama-sama dia. Jadi kesimpulan yang saya nak buat pada malam ini, yang pertama sekali, Islam agama yang Allah Ta'ala redha,
dia mesti mengikut petunjuk orang yang paling diredai oleh Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang keduanya, Islam, masadirul Islam, sumber kepada Islam dua perkara, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama qiyah dan sebagainya. Tapi asasnya dua perkara, dia mesti tidak bercerai tanggai di antara kedua itu. Dan yang ketiganya, kita nak selamat, kita bukan ikut orang, tapi kita ikut Nabi. Kalau orang tu kita nak ikut juga, pastikan orang itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Islam, agama yang Allah redha itu duduk dalam hati kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi